Baik, Alhamdulillah sudah pun bersama kita pada hari ini bagi segmen Astrawani bersama dengan Yang Mulia Dr. Haji Rozaman bin Haji Ma'mun. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bis kita? Alhamdulillah, sihat Doktor. Ya, Doktor bagaimana? Alhamdulillah. Ya. Baik, kita terus bersama dengan segmen Astrawani untuk edisinya pada hari ini ya Doktor. Mengenai dengan pendidikan nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu. Jadi sebagai mukadimah kita terus serahkan bersama dengan Doktor untuk mengisikan masa kita pada segmen Astrawani kali ini. Okey, baik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini diberikan kesempatan untuk membincangkan tentang aspek penting di dalam pendidikan, khususnya pendidikan kesusastraan Melayu, iaitu nilai-nilai penting. Jadi nilai-nilai penting ini, nilai-nilai murni ini perlu dididik, perlu dipupuk ke jiwa pelajar agar pendidikan itu lebih seimbang, lebih seimbang. Bukan saja pelajar itu berupaya menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran-kemahiran berkaitan, bahkan juga nilai-nilai penting, nilai-nilai murni, nilai-nilai tambah. Nilai-nilai yang berkaitan dengan Melayu Islam beraja. Pada secara umumnya, apa saja nilai-nilai yang baik. Betul. Nilai-nilai baik perlu kita serapkan, perlu kita pupuk agar pelajar itu dapat menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Baik selaku pelajar maupun selaku warga negara. Lebih-lebih lagi jika pelajar ini nanti masuk ke dunia kerjaya dalam kehidupan yang sebenar. Okay? Kalau kita mengingat semula petikan titah, ada petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa acara sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, iaitu yang ke-19 pada 23 Februari 2003. Dalam titah tersebut Baginda telah menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai murni. Ya, jadi pendidikan negara bukan sahaja menekankan tentang pengetahuan dan kemahiran yang berguna kepada pelajar, bahkan tidak mengabaikan nilai-nilai murni. Ya, Alhamdulillah. Jadi Doktor, bagaimana potensi subjek kesusastraan Melayu ini sebagai wahana untuk memupuk nilai murni ke jiwa pelajar seperti telah pun dijelaskannya, di mana pelajar ini bukan sahaja mereka ini diberikan didikan, malahan diorang ni perlu adanya soft skill ataupun nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka ini. Jadi macam mana ni Doktor? Kesusastraan Melayu bagi negara kita ni ditawarkan di sekolah-sekolah, di sekolah menengah dan lanjutan. Di sekolah menengah ia sebagai subjek elektif. Jadi tidak semua pelajar berpeluang untuk mempelajari kesusastraan Melayu. Jadi pelajar-pelajar yang dipilih, yang berminat sahaja dapat mempelajari subjek kesusastraan Melayu. Namun begitu, unsur-unsur sastra juga terdapat di dalam subjek bahasa Melayu. Dan kita tahu subjek bahasa Melayu ini semua ia wajib. Ia merupakan subjek teras di dalam SPN 21 dan ia dipelajari oleh semua pelajar, bahkan wajib lulus untuk ke peringkat seterusnya. Jadi di dalam subjek bahasa Melayu itu ada unsur-unsur sastra. Jadi walaupun kata saya tadi sastra itu sebagai subjek elektif, tetapi di dalam bahasa Melayu masih ada komponen sastra. Jadi di dalam sastra kita bukan hanya belajar tentang bentuk. Bentuk ini boleh dilihat dalam bentuk syair, dalam bentuk sajak, pantun, cerita atau cerpen, novel, hikayat. Tetapi pelajar-pelajar juga dilatih mempelajari, menilai ataupun membincangkan tentang nilai-nilai murni yang terdapat di dalam karya tersebut. Jadi subjek kesusastraan Melayu itu menjadi penting sebab ada unsur nilai di dalamnya. Jadi kalau ditanya mengapa sastra itu penting berbanding subjek yang lain, subjek yang lain mungkin ada kelebihannya yang berbeza. Matematik, sains dan sebagainya ada kelebihan masing-masing. Kesusastraan Melayu, aspek pentingnya ialah nilai murni yang ada di dalamnya. Jadi kebanyakannya sesetengah masyarakat, mungkin ibu bapa bahkan pelajar sendiri kurang jelas tentang nilai murni ini, bahkan ada yang tidak mengetahui. Sebenarnya
pentingnya kesusastraan Melayu itu dipelajari oleh semua pelajar melalui bahasa Melayu dan pelajar-pelajar yang beruntung, yang berminat mengikuti subjek kesusastraan Melayu itu berpeluang untuk membincangkan nilai murni. Ia dibincangkan, dibahaskan, dibentangkan dan sebagainya. Ia bukan hanya hafalan saja, tapi lebih kepada melibatkan kemahiran pelajar berfikir, membincangkan, membahaskannya. Di mana nilai-nilai itu terletak? Adakah nilai itu terletak di dalam tindakan watak, di dalam sikap watak, perbuatannya, caranya berfikir, di dalam konflik yang berlaku antara watak dengan watak yang lain, bagaimana watak itu terlibat di dalam beberapa kejadian. Jadi semua nilai-nilai ini ia tidak sama daripada tema ataupun pengajaran. Tema dan pengajaran ia hanya terletak di dalam motif tertentu. Tetapi nilai di keseluruhan karya itu terdapat nilai-nilai yang boleh diambil dan diajarkan kepada pelajar. Di situlah letaknya potensi kesusastraan Melayu itu untuk memupuk nilai-nilai murni ke jiwa pelajar. Ya, nilai-nilai murni dari segi tersirat dan juga tersurat ya, Dr. Roy. Alhamdulillah pada ketika saya sekolah menengah saya berpeluang untuk mengambil subjek sastra ini. Jadi memang kita ni perlu yang tadi menggali apa makna tersirat sebenarnya dan juga untuk mencari nilai-nilai murni yang terdapat dalam buku-buku yang kita ni baca tersebut buku teks yang digunakan. Baik, kalau disentuh juga bukan hanya setakat bagi mereka yang mengambil pelajaran sastra ini sendiri, namun kita ni yang juga yang belajar bagi aliran-aliran lain juga dapat sebetulnya untuk memahami betapa pentingnya sastra ini. Namun yang ingin kami ketahui lebih lanjut juga Dr. Haji, bagaimana pula dengan buku-buku teks pada ketika ini yang mana digunakan di sekolah-sekolah? Adakah ianya juga berupaya untuk menekankan unsur pemupukan nilai murni tersebut? Baik, menurut salah seorang pejuang, salah seorang akademik pakar di dalam budaya Melayu Islam, iaitu Profesor Dato' Osman Bakar. Pada tahun 2014 saya pernah membaca artikelnya bahawa yang membezakan negara Melayu Islam dengan negara Islam yang lain ialah komponen Melayu itu. Dan Ketani, alhamdulillah, di Brunei Darussalam, Ketani mempunyai falsafah yang paling unik, yang sangat unik, iaitu Melayu Islam Beraja. Jadi ada 3 komponen di sana. Sedangkan negara lain mungkin Melayu Islam sahaja. Ketani ada Melayu Islam Beraja, dan ia menjadi falsafah Ketani, dan ia sudah ada, ia sudah wujud turun-temurun daripada Sultan pertama lagi, Sultan Brunei yang pertama lagi. Jadi menurut Osman Bakar, komponen Melayu itu membezakan kita daripada orang lain. Begitu juga dengan negara Brunei Darussalam, kita ada Melayu Islam Beraja, dan buku-buku kesusastraan Melayu yang digunakan di Brunei alhamdulillah mengandungi nilai-nilai ini. Jadi kita perlu menggali seperti kata anda tadi, menggali nilai-nilai itu dan dibincangkan bersama pelajar secara sedar ataupun secara bahasa akademiknya secara eksplisit, bukannya secara kebetulan ataupun secara tidak langsung. Biar ia langsung dibincangkan. Jadi inilah keunikan kesusastraan Melayu sebagai subjek, salah satu subjek di sekolah. Ia membincangkan nilai murni itu secara eksplisit, secara langsung, atau ia merupakan salah satu tajuk di dalam sukatan membincangkan nilai-nilai murni. Di dalam subjek lain, mungkin subjek bahasa Melayu, MIB, ia hanya disampaikan secara tidak langsung. Tetapi di dalam sastra Melayu ada tajuk itu. Ada tajuk itu nilai murni. Cikgu akan bercakap, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai murni. Ia bukannya secara tidak langsung, tetapi secara langsung, secara eksplisit, secara sedar dan terancang. Itulah yang perlu Ketani tekankan, secara terancang itu. Jadi ajarkan nilai murni itu, bincangkan ia, kupas ia, biar pelajar itu menghayati
dan ajarkanlah ia secara terancang. Itu yang ingin kita tekankan. Jadi menurut beberapa kajian, terutama kajian yang pernah saya jalankan bersama rakan-rakan seperti Jamri Mahmud, Hajah Suraya dan Nuradinah, kita telah berjaya merumuskan beberapa kriteria penting yang perlu ada di dalam buku teks. Kami telah membuat survei ataupun tinjauan kepada guru sastra. Mereka menginginkan buku baharu sastra yang antaranya mengandungi nilai-nilai murni yang lebih sesuai dengan kebudayaan, yang lebih sesuai dengan Melayu Islam Beraja. Dan alhamdulillah hari ini di sekolah menengah kita sudah menggunakan karya orang Brunei, karya-karya yang dihasilkan oleh orang Brunei. Dan di sekolah di peringkat menengah lanjutan pun, di peringkat Form 6 ataupun tingkatan 6, kita sudah baru menggunakan Nobel Hadiah Sebuah Impian dan Nobel Puncak Pertama. Kedua-dua Nobel ini memang Hadiah Sebuah Impian menggantikan Nobel Saga, Nobel daripada Malaysia. Kemudian Puncak Pertama pula menggantikan Nobel Etis, Nobel daripada Indonesia. Nah, dengan berlakunya perubahan ini, pelajar-pelajar kita lebih berpeluang untuk mempelajari karya-karya tempatan yang setentunya ditulis, dihasilkan berdasarkan tidak lari daripada konsep Melayu Islam Beraja itu sendiri. Jadi itulah yang menjadikan buku-buku sastra Melayu itu sesuai dalam pemupukan nilai. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu adalah ya antara buku-bukunya, iaitu novel Hadiah Sebuah Impian karya Muslim digantikannya dengan novel Malaysia bertajuk Saga, dan juga ya novel Indonesia iaitu Etis digantikan dengan novel tempatan berjudul Puncak Pertama. Jadi dan ini juga mungkin kita dapat kongsikan mengenai paparan video kita di Kaca TV sekarang ini, iaitu Syair Rakis, Tuan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, di Kaca TV sekarang ini dipaparkan tentang dua bait, dua rangkap ya, yang saya ambil daripada Syair Rakis. Mengikut kajian yang telah saya lakukan ya, selama berapa 3 tahun, bermula pada tahun 2019, 2020 dan selesai daripada 2021, saya dan beberapa rakan, Dr. Haji Bakar, Dr. Sri Kartika, yang juga ahli astrawani, Puan Nuradinah juga ahli astrawani, dan rakan kita daripada UPM, Dr. Roslina, serta pelajar master kami yang kini sudah bertugas menjadi guru bahasa dan guru sastra. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan-rakan ini. Dan kami telah berupaya menjadikan bait kedua di dalam Syair Rakis ini, yang di bawah tu, yang kedua, menjadi komponen utama di dalam penyelidikan nilai-nilai murni. Okay. Syair Rakis dikarang oleh Pangeran Shah Bandar Muhammad Saleh yang dipercayai dikarang pada tahun 1843 hingga ke 45. Jadi bayangkan berapa lama sudah usianya. Okay, Ketani pun pastilah belum lahir lagi. Bahkan nenek moyang Ketani pun belum lahir lagi pada masa itu. Okay, jadi syair ini adalah antara syair yang tertua di negara Brunei Darussalam. Dan paling uniknya, paling hebatnya, di dalam syair itu tidak terdapat dua rangkap tentang sekolah. Ya, inilah rundingan tiada salah, 4 perkara di dalam jumlah, boleh dibuat di dalam sekolah, soal dan jawab tiadalah alah. Pertama, kepala yang bangsawan, kedua, mulut yang dermawan, ketiga, kedudukan yang hartawan, keempat, hati yang setiawan. Nah, inilah nilai-nilai murni mengikut Pangeran Shah Bandar Muhammad Saleh perlu ada di dalam sekolah katanya, melalui subjek-subjek tertentu, lebih-lebih lagi kata saya tadi melalui subjek kesusastraan. Apabila kita ditafsirkan, ya, kepala yang bangsawan itu ialah semua nilai-nilai yang berkaitan dengan kewarasan, kemanusiaan, fikiran positif dalam membuat keputusan dan bertindak. Jadi mana-mana nilai murni yang berkaitan dengan kemahiran berfikir boleh kata diletakkan di bawah kepala yang bangsawan ini. Ya. Kemudian dan ia di dalam kajian kami kategorikan sebagai budi bicara. Bicara, ya. Kemudian kemahiran mulut yang dermawan, baris kedua, mulut yang dermawan merupakan kemahiran menggunakan kesantunan berbahasa.
Nah, dalam kajian ini kami namakan semula menjadi budi bahasa. Budi bahasa. Kemudian yang ketiga, kedudukan yang hartawan. Ia berkaitan dengan tindak tanduk dan produktiviti, dikaitkan sebagai memenuhi peranan, kedudukan, peranan, tugas, tanggungjawab, kedudukan, sehingga mampu memberikan produktiviti yang meningkat, amal jariah dan sumbangan. Nah, semua kualiti ini yang berkaitan, nilai-nilai yang berkaitan tentang tindak tanduk, produktiviti, nilai tanggungjawab dan sebagainya ini boleh kita katakan sebagai budi bakti. Dan yang terakhir ialah hati yang setiawan. Di dalam baris terakhir, sebagai penampilan yang berakhlak mulia, yang terbit daripada kebaikan dan ketulusan hati. Puncanya ialah hati. Jadi sebab itu dia hati yang setiawan. Jadi akhlak yang mulia itu bersumber daripada hati yang baik, hati yang mulia. Okay? Dan dalam kajian ini kita namakan ia sebagai budi pekerti. Budi pekerti. Sebagai budi pekerti. Jadi ada 4 budi di sana. Okay? Selama ini guru kita tidak mempunyai panduan yang jelas tentang jenis-jenis nilai murni. Kalau kita tanya guru A, guru B, guru C, mereka akan menjawab nilai-nilai yang berlainan. Tetapi semua betul. Cuma ia tidak terkategori dengan baik. Jadi model ini alhamdulillah dihasilkan untuk memberikan suatu formula kepada guru kita untuk mengingat apa nilai-nilai yang perlu kita serapkan. Jadi ada nilai-nilai, banyak nilai itu apabila kita senaraikan berpuluh-puluh nilai, bahkan boleh beratus nilai yang berkaitan dengan MIB. Banyak nilai-nilai Melayu Ketani kan, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang universal yang berkaitan dengan kehidupan semasa. Tetapi macam mana Ketani mengingat ialah melalui 4 budi ini tadi. Jadi ada nilai-nilai tentang budi pekerti, ada nilai-nilai tentang budi bahasa, budi bicara dan budi bakti. Jadi 4 saja diingatkan sebenarnya. Yang lain itu secara common sense Ketani akan dapat mengaitkan keempat budi ini. Jadi daripada menghafal beratus-ratus nilai, Ketani ingatkan 4 jenis ini, insya-Allah guru Ketani akan dapat merancang pengajaran lebih baik. Hari ini aku akan menekankan tentang budi pekerti misalnya. Okey, jadi pilih mana nilai-nilai yang berkaitan dengan budi pekerti. Itu maksudnya. Insya-Allah. Jadi kajian ini sudah berjalan dan kami sedang menyusun buku dan telah dihantar ke Dewan Bahasa untuk diterbitkan. Alhamdulillah ya. Jadi itu terapan kita ini ikuti bersama mengenai dengan ada 4 sebenarnya budi, iaitu budi bicara, budi bahasa, budi pekerti dan juga budi bakti. Jadi Tuan Doktor adakah strategi tertentu yang boleh diterapkannya dalam menjana pemupukan nilai murni ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi mengetahui jenisnya tadi satu hal lain. Tetapi untuk memupuk tadi, tajuk utama kata ni ialah memupuk pendidikan nilai. Perlu ada strategi. Jadi sama juga ni, belum ada panduan. Belum ada panduan untuk guru Ketani apa sebenarnya langkah-langkah atau strategi yang boleh Ketani gunakan untuk memupuk nilai ini. Jadi alhamdulillah kajian ini telah menghasilkan satu lagi model tentang strategi bagaimana Ketani memupuk agar nilai-nilai itu dapat dihayati oleh pelajar. Pertama melalui keteladanan. Keteladanan saya sebutkan dululah. 2 melalui integrasi ada di sana. Yang ketiga melalui pengukuhan dan yang keempat multimodal. Untuk membincangkan satu persatu ini mengambil masa ni, mengambil masa. Tapi saya ringkaskan saja. Jadi keteladanan itu apa saja bahan yang boleh menjadi contoh teladan. Itu yang dikategorikan sebagai strategi keteladanan. Sama ada kita meminta pelajar-pelajar menganalisis watak-watak yang baik, dijadikan teladan. Melihat tindak tanduknya, dijadikan teladan, kejayaannya dijadikan teladan. Bahkan ketika Ketani boleh mengambil daripada karya lain atau isu semasa yang mempunyai peristiwa yang sama di dalam cerita. Nah, di sana juga boleh Ketani dijadikan sebagai contoh teladan. Jadi banyak lagi langkah-langkah, tetapi apabila disebut teladan, insya-Allah guru akan dapat dapat menghubung kait. Kalau keteladanan boleh menggunakan bahan-bahan tertentu sebagai contoh teladan. Jadi kalau integrasi pula, integrasi ialah menghubungkan satu bidang
dengan bidang yang lain. Misalnya kata saya tadi, kalau kita mengajar sastra, jangan sastra saja, dikaitkan dengan isu semasa. Jadi itu integrasi. Dikaitkan dengan isu semasa, dikaitkan dengan subjek lain, misalnya subjek sejarah. Di dalam novel misalnya ada unsur-unsur sejarah. Puncak pertama bermula latarnya pada tahun 1956 ketika Masjid Omar Ali Saifuddin sedang dibina. Jadi ada nilai-nilai sejarah di dalamnya. Kemudian diceritakan tentang pembukaan Seria, minyak pada masa itu semakin berkembang. Watak Ahmad Dhani berhijrah daripada Kampung Air ke Seria untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sana. Jadi ada unsur-unsur sejarah di sana. Jadi integrasi antara sastra dan sejarah itu sangat rapat. Jadi kalau semakin banyak ilmu yang kita integrasi, pelajar-pelajar ini bukan belajar sastra saja, tetapi belajar tentang sejarah, belajar tentang geografi, belajar tentang ekonomi, tentang psikologi dan banyak lagi. Melalui multimodal, Ketani gabungkan karya sastra itu dengan pelbagai kemahiran lain. Dengan terutamanya teknologi. Masa ini SPN 21 menekankan penggunaan teknologi. Bukannya cikgu saja yang menggunakan teknologi, tetapi yang penting pelajar yang menggunakan teknologi. Kalau mengikut laporan UNESCO tahun 1996, peringkat tertinggi penggunaan teknologi itu di dalam pendidikan ialah pelajar yang menggunakan, bukannya cikgu. Jangan masuk ke kelas cikgu itu nampak hebat, menggunakan projektor dan sebagainya, bagus, mengapa anda bagus kan? Tapi lebih bagus lagi jika pelajar yang menggunakan teknologi. Jadi multimodal di sana antaranya gabungkan pelbagai modal, pelbagai sumber, terutama yang bersumberkan teknologi, agar pelajar-pelajar itu lebih kompeten, lebih berkemahiran. Jadi pelajar sastra itu menjadi pelajar yang berkemahiran. Okey. Kemudian yang terakhir adalah pengukuhan. Pengukuhan ini seperti yang Ketani ketahui ialah latih tubi. Pengukuhan, biarlah itu perbincangan itu semakin kerap semakin baik, agar pelajar-pelajar itu dapat menghayati. Seterusnya yang penting ialah bukannya belajar saja, menghayati, tetapi yang penting mengamalkan dalam kehidupan seharian. Itu yang perlu. Baik, alhamdulillah itu antara pengkongsian bersama kita pada hari ini ya, Auda, mengenai dengan segmen Astrawani, pendidikan nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu. Dan alhamdulillah menerusi pengkongsian daripada Dr. Haji Rozaman bin Haji Makmun, dapat kita ni maklum sedikit ya mengenai betapa pentingnya pendidikan nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu, dan alhamdulillah telah pun dikategorikan sendiri agar lebih penuntut-penuntut memahami makna pengajaran tersebut melalui kesusasteraan Melayu. Tanya. Ya, dan seterusnya ni Doktor ya, kita ada berbaki 1 minit saja lagi ni. Ya, jadi mungkin boleh diringkaskan sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan. Baik, nilai murni ini seperti yang kita faham bukannya perkara mudah. Bukannya perkara mudah dan tidak akan tercapai dalam masa semalaman ataupun seharinya orang punaya, tetapi ia perlu ada istiqamah, perlu berterusan, konsisten. Jadi guru melalui strategi-strategi tadi ajarkan secara perlahan dan istiqamah, insyaAllah pelajar-pelajar akan dapat menghayati nilai-nilai itu, yang penting dapat mengamalkannya perlahan-lahan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu dia Auda mengenai dengan pendidikan nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu. Pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Haji Rozaiman bin Haji Makmun, iaitu penolong profesor di Institusi Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah Universiti Darussalam dan juga Setiausaha Kedua Astrawani. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. InsyaAllah ya kita akan bersama lagi. InsyaAllah. Saya nantikan insyaAllah. Ya, alhamdulillah ya Auda. Banyak yang ingin dikongsikan lagi. InsyaAllah. Ya, mungkin ada siri kedua ni Doktor ya. InsyaAllah ya.